Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Setelah semua di antara kita tak dengar ceramah politik, kita telah masuk gear untuk ceramah politik pada malam ini, dan insya-Allah kita akan teruskan sehingga kita bertemu dengan pilihan raya negeri tidak berapa lama lagi. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya mengucapkan terima kasih tinggi-tinggi bagi pihak sahabat-sahabat di negeri Terengganu terhadap Yang Berhormat Datuk Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden PAS, yang datang dari jauh untuk bertemu dengan tuan-tuan, sama dengan para penceramah kita Yang Berhormat Datuk Panglima Perang Datuk Nasiruddin bin Haji Daud, Ahli Jawatankuasa PAS Pusat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu bahawa Besut adalah merupakan pintu masuk bagi negeri Terengganu di sebelah utara. Dan Besut ini perlu diperkasakan untuk memberi gambaran yang positif kepada negeri Terengganu Darul Iman. Ketika saya bertemu dengan orang-orang Besut, anak-anak Besut, sama ada di Besut ataupun di perantauan, semua mengharapkan supaya Besut dapat berkembang dari segi ekonomi, dari segi penduduknya dan pelbagai perkara, dan setanding dengan negeri dan daerah-daerah yang lain. Penduduk di Besut ada seramai hampir 170,000 orang. Dan keluasan di Besut ni tanahnya lebih kurang 10% daripada keluasan Terengganu. Luas kita sama dengan luas Tiu, lebih kurang. Tetapi penduduk kita lebih ramai berbanding dengan Tiu. Dan yang paling tinggi di Besut ini berbanding dengan daerah-daerah yang lain ada dua perkara. Yang pertama ialah tanaman pertanian getah. 27% adalah tanah pertanian getah dan padi, iaitu yang paling tinggi di negeri Terengganu. Manakala guna tanah industri, kawasan tanah yang kita buat kilai-kilai, yang diperlukan oleh tuan-tuan dan anak-anak tuan-tuan untuk balik bekerja di daerah Besut. Di daerah Besut hanya 0.2% sahaja. Sikit sangat hak guna buat kilai, sama ada industri kecil ataupun industri sederhana ataupun industri yang besar. Menyebabkan anak-anak kita yang berada di perantauan, hak ngaji tinggi-tinggi, mereka terpaksa bekerja di luar Pulau Pinang, kerja di Perak, kerja di Kuala Lumpur, Johor dan sebagainya. Saya nak beri komitmen kepada tuan-tuan sekalian di daerah Besut ini. Penggal yang kedua nanti kita mentadbir di negeri Terengganu, insya-Allah kita akan naikkan daripada 0.2% ini sekurang-kurangnya setara dengan daerah Dungun, iaitu 0.3%. Bunyi sikit je naik 0.1%. Lalu ni kita rendah daripada daerah-daerah lain, terutama daerah seperti Dungun. Tak sekira lah, Kemamel tu cerita lain. Kita beri komitmen. Kita akan buat pelbagai perkara. Kita akan bincang dengan agensi-agensi di peringkat persekutuan untuk membolehkan kita buka kawasan tanah industri, sama ada industri kecil ataupun sederhana di daerah Besut ini. Ini tidak mustahil, kerana dalam tempoh yang terdekat ini kita akan ada ECRL, di mana ECRL di negeri Terengganu ini 62% sudah siap. ECRL, hak kereta api yang tuan-tuan tengok di sebelah Lubuk Kawah, 60%, 61% hampir siap. Walaupun di seluruh laluan satu Malaysia ECRL 43%,
Terengganu kita ni cepat berbanding dengan tempat-tempat lain, berbanding dengan negeri-negeri lain. Kerana apa? Kerana kita cakna dan kita uruskan dengan sangat cekap, insya-Allah. Dan yang kedua, dengan adanya LPT 3 yang menghubungkan Gemuruh sehingga Tok Bali, fasa yang pertama yang telah dipersetujui oleh kerajaan pusat. Saya sebut kerajaan pusat ini kerana projek ini, projek infra sebegini adalah projek di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dalam jadual 9 Perlembagaan Persekutuan. Dalam perlembagaan negara kita ini diberi dah ada jadual dia. Dalam jadual 9 ni, hak ni kuasa kerajaan pusat, hak ni kuasa kerajaan negeri, hak ni kuasa bersama antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Pembinaan highway, pembinaan rel kereta api, semua di bawah kerajaan pusat. Dan telah dipersetujui untuk LPT 3 sejauh 90 km fasa 1 daripada Gemuruh sehingga ke Tok Bali. Tinggal lagi ialah cara pelaksanaan. Ini akan dilaksanakan, dibincangkan dengan lebih mendalam oleh pihak Kerajaan Persekutuan. Dengan pembinaan LPT 3 dan juga pembinaan ECRL, memudahkan kita untuk membuat perancangan kawasan industri di daerah Besut yang akan membuka peluang pekerjaan. Kalau tuan-tuan serah kuasa ini kepada orang lain, yang tuan-tuan sama dengar daripada Yang Berhormat Ustaz Nasaruddin, Datuk Nasaruddin tadi, bahawa janji macam-macam tapi tak boleh buat. Tapi kita berjanji 20 perkara dalam manifesto. Kita buat 20 perkara dalam manifesto. Nak beri ke siapa dia? Tentulah nak beri kepada orang yang berjanji dan boleh buat kerja, berbanding dengan orang yang berjanji tapi tak boleh buat kerja. Hadirin dan hadirat sekalian, perkara yang kedua yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, sebagai rumusan beberapa hari lepas adalah genap 5 tahun kerajaan yang dipimpin oleh PAS di negeri Terengganu setelah pilihan raya pada bulan Mei 2018, yang mana kita selalu sebut, saya sebagai yang diamanahkan sebagai ketua kerajaan selalu sebut, dari daerah Besut sampai ke daerah Kemaman, apabila saya bertemu dengan JPKK, dan di Besut ini kita ada 176 JPKK, seluruh negeri Terengganu ada 1017 JPKK, saya selalu sebut bahawa semua petugas-petugas yang diamanahkan ini perlulah bersikap adil dalam melaksanakan tanggungjawab mereka tanpa mengira latar belakang dan perbezaan parti politik, tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan pekerjaan. Semua mesti dilayan dengan penuh adil dan selayaknya. Ini kunci kita. Kita menjadi kerajaan kerana kita diamanahkan untuk menjadi kerajaan, memimpin rakyat di negeri Terengganu ini. Kita berlaku adil dan kita minta kepada semua petugas-petugas kerajaan, kaki tangan kerajaan dan jentera kerajaan supaya senantiasa bersikap adil dalam melaksanakan tugas mereka. Kepada semua petugas-petugas kerajaan, saya ingin seru sekali lagi, layanlah rakyat yang ada di hadapan kita ini seumpama melayan ahli keluarga mereka. Kerana rakyat yang ada di hadapan kita, yang pergi ke pejabat kerajaan di bawah kerajaan negeri, mereka memerlukan layanan, mereka perlu diurus oleh kaki tangan kerajaan. Sekiranya ada hak cendeng sikit sebanyak tu, hak bermasalah, kita cuba selesaikan. Memang kita tak nafikan, ada dapat laporan kepada saya bila ada setengah rakyat kita yang ingin mendapat khidmatan di beberapa agensi-agensi tertentu, kadang-kadang siapa kat kaunter, pergi kat kaunter, orang tak layan. Tanya sepatah tak jawab, dua patah tak jawab, lepas tunjuk backing sikit baru jawab. Memang kita sedar keadaan itu
telah berlaku dan pernah berlaku. Tapi saya beri komitmen bahawa itu bukanlah menggambarkan kerajaan kita. Kerana saya selalu sebut, saya selalu pesan kepada ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri dan semua jentera kerajaan supaya layan rakyat sama seperti melayan ahli keluarga masing-masing. Hadirin dan hadirat sekalian, himpunan Teguh Pertahan ini bermakna kita ingin mempertahankan kerajaan yang sedia ada sekarang ini di negeri Terengganu. Mudah saja. Teguh Pertahan, kita nak mempertahankan. Kerana agenda kita untuk dilaksanakan di negeri Terengganu ini masih banyak. Dan tuan-tuan dapat lihat, kita yang diamanahkan 5 tahun di negeri Terengganu ini, kita dapat melaksanakan amanah dengan baik, dengan sepenuhnya, sebagaimana yang kita janjikan. Satu perkara yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, yang disuarakan di media sosial, terutama bila musim Hari Raya baru ni, disebut bapalah berjetih kita ni tak ada jambatan sah lagi. Jeng. Memang kita faham bahawa bila siapa musim raya, siapa cuti sekolah, jam di era besuk. Daripada pada luar nak mari jetih ni mungkin setengah jam, kalau lebih lagi. Saya nak sebut kepada tuan-tuan bahawa kerajaan negeri telah memasukkan pembinaan jambatan flyover bagi menggantikan jabatan yang sedia ada ini ke dalam priority list atau senarai keutamaan kerajaan negeri yang telah dihantar kepada kerajaan pusat. Priority nombor 2. Kita ada 10 perkara yang kita masukkan dalam perancangan dan projek-projek yang perlu dibuat di negeri Terengganu ini. Pembinaan jabatan itu masuk nombor 2, iaitu sangat penting untuk dilaksanakan. Dan kita akan terus hubungi, bincang, mesyuarat di Putrajaya untuk memastikan bahawa jambatan itu dapat dilaksanakan. Seperti mana kita buat bila kita nak jambatan marang untuk dibina. Perkara yang terakhir yang saya nak sebut, nak beri ruang kepada Yang Berhormat Naib Presiden PAS cakap, mari jauh-jauh, tak akan cakap sikit je. Saya ni tak apa, kita kira orang tempatan. Saya nak sebut satu perkara. Media sila ambil perhatian. Saya nak umumkan bahawa pemberian bantuan banjir kepada ketua isi rumah yang seramai 5,391 orang ketua isi rumah, 5,391 ketua isi rumah yang hari itu masa banjir ditempatkan di PPS di daerah Besut saja. Ini cerita Besut je ni, bukan cerita seluruh negeri Terengganu, cerita Besut je. 5,391. Daripada 5,391 ketua isi rumah, Hulu Besut ada 2,364 orang, 64 ketua isi rumah. Jertih ada 1,187. Jabi ada 664. Kota Putra ada 613. Kuala Besut ada 563. Keseluruhannya 5,391. InsyaAllah kita akan bayar. Nak suruh bayar bila ni? Esok. Esok pitih tak online ni lah. Kita akan bayar sebelum habis bulan ini insya-Allah pada tuan-tuan. Ini apa ramai duk tanya ni. Jadi kita beri komitmen, saya sudah cek dengan pemedaraan di negeri. Kita sedang buat beberapa perkara, proses sikit, dan insya-Allah kita akan beri tarikh pada akhir bulan ini untuk melunaskan pembayaran kepada 5,391. Tempat di mana kita nak buat, insya-Allah kita akan maklumkan kemudian. Tinggal lagi terima kasih kerana semua bersabar menunggu, walaupun kita dengar orang sedih lah, duk tanya bila nak bayar. Jadi tak apa, insya-Allah kesabaran tuan-tuan itu terjawab dan kita akan bayar sebelum akhir habis bulan ini insya-Allah.
Saya rasa itu sajalah yang saya nak sampaikan. Moga-moga adalah sedikit ubat kepada tuan-tuan yang datang ke dalam program Teguh Pertahan pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.